Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya dihormati penerusi majlis, yang amat berhormat Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, Timbalan Mursyidul Ampas, Merangkap Menteri Besar Negeri Kelantan Darun Naim. Yang berhormat Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Hasan, Datuk Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Hasan, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri, Merangkap Ahli Jantakuasa PAS Pusat. Yang berhormat Datuk Muhammad Nasruddin bin Daud, Ahli Jantakuasa PAS Pusat, Merangkap Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Cik Abdullah bin Maknawi, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, Merangkap Ahli Exco Kerajaan Negeri dan juga tuan rumah program kita pada malam ini. Yang berhormat Datuk Hassan Mahmud, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan, Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri, yang berbahagia pengarah Yayasan Tok Kenali, Dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama, saya mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur yang berjaya menganjurkan program pada malam ini, iaitulah program munajat dan juga ceramah untuk menyokong pembentangan Rang Undang-Undang Binaan Akta 355 yang telah dibaca baru-baru ini di Parlimen, dan insya-Allah dengan doa kita semua akan dapat dibetulkan sekali lagi pada bulan 10 apabila Parlimen bersidang. Dan kita harap apabila dibentangkan pada bulan 10 ini dibahas, kita harap dapat diterima dengan baik oleh seluruh ahli-ahli Parlimen yang beragama Islam tanpa mengira latar belakang politik dan juga parti yang mereka wakili di Parlimen. Kerana tujuan yang paling utama daripada rang undang-undang ini dibuat ialah untuk menaikkan taraf ataupun dalam bahasa yang mudah memperkasakan kedudukan mahkamah syariah yang hari ini kedudukan dia jauh lebih rendah berbanding dengan mahkamah sivil, seperti mana yang disebut oleh penceramah-penceramah kita sebelum daripada ini. Jadi keadaan ini tentulah tidak munasabah dengan kita orang Islam yang ramai yang ada di Malaysia. Dan Dr. Mahathir dulu waktu dia jadi Perdana Menteri, dia mengisytiharkan Malaysia ni sebuah negara Islam. Jadi tidak sepatut sama sekali dalam sebuah negara yang dikuasai oleh orang Islam dan diisytihar pula sebagai sebuah negara Islam, tiba-tiba bidang kuasa mahkamah syariah lebih rendah, debit, kalau kita guna bahasa kita, debit berbanding dengan mahkamah sivil. Maka sebab itulah PAS mengambil inisiatif usaha ini untuk membawa usul ke Parlimen, kerana kalau kita nak tunggu kajian pusat, dia akan memakai masa kerana ada beberapa isu teknikal yang ada. Maka kita hasil daripada perbincangan dengan kajian pusat, kita setuju bahawa kita bawa. Dan benar yang kita bawa ini, walaupun dikritik baru-baru ni pengurusi MPM Datuk Aziz Abdul Rahman dalam satu kenyataan mengatakan bahawa hak kita buat ni bercanggah dengan perlembagaan. Tapi benda ni telah dijawab dengan jelas oleh Setiausaha Agung PAS yang berhormat Datuk Taqiyuddin. Dalam jawapan dia menjelaskan bahawa apa yang kita buat ini memang mengikut perlembagaan. Sebab itulah kita bawa ke Parlimen dan menepati dengan protokol yang ada dalam perlembagaan persekutuan dan juga dalam peraturan Dewan Negara, Dewan Parlimen. Semua ni menepati orang kata prosedur. Dan sebab itulah harapan kita
ialah supaya semua wakil rakyat. Kita tak usah kecek hapati dalam bab ni, oleh kerana benda ni perkara agama. Dan untuk kepentingan kita orang Islam. Bukan untuk kepentingan PAH sebagai sebuah parti politik, bukan untuk kepentingan UMNO sebagai sebuah parti politik, dan bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Tetapi isunya ialah untuk kepentingan Islam. Kita nak letak martabat mahkamah syariah ni lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Dan sebab tu kita amat mengharapkan semua orang PAH, orang UMNO, orang PKR, bahkan orang wakil DAP sendiri pun yang beragama Islam, ada 2 orang di parlimen, iaitulah daripada Raub dan juga Bukit Bendera. Jadi kita harap demo ni pun tinggal parti dalam isu ni, letak kepentingan Islam di hadapan. Dan kalau benda ni boleh berjalan dengan baik, semua wakil rakyat Islam yang ada di parlimen boleh memberikan sokongan, tidak menjadi sebagai masalah. Kalau orang nak tetap pun tidak jadi masalah. Ambo pernah waktu kita masih lagi bersama dengan DAP, ambo berdepan dengan DAP ni 4 kali. Ada di kalangan kita yang tidak tahu, dia kata kita tak bicara dengan DAP, kita tak buat kira dengan DAP, kita tidak perjelas kepada DAP. Ambo ni antara orang yang berdepan dengan DAP 4 kali dalam isu undang-undang Islam ini. Dan ambo pernah sebut yang terakhir tu, dia pejabat PAH Jalan Raja Laut terai-terai kepada Lim Kit Siang. Ya Bomak Lim Kit Siang ada masa tu, Datuk Seri Anwar ada, Wei Azizah pun ada, Gobind Singh Diu ada pada waktu itu. Semua ada pada waktu itu. Ambo yang tu terai, kalau DAP tak setuju, tak ada masalah apa. Kita tidak paksa DAP setuju, sebab kita tahu orang Islam itulah susah nak terima. Tapi kita ambo ayat terai pada Lim Kit Siang, jangan sekat kita nak bawa. Tak setuju tak apa, dia boleh bahas dalam parlimen dan dia boleh undi menentang usul ini. Kita tidak akan kata apa-apa, sebab itu hak dia. Hak dia sebagai orang bukan Islam, hak dia sebagai ahli parlimen. Tetapi jangan sekat kita nak bawa. Itu asas kena jelas. Jangan sekat kita nak bawa. Sebab kita bawa ni mengambil pendekatan yang mengikut perlembagaan. Sebab itulah kita bawa di negeri, luluh dalam daun. Lepas tu kita bawa usul persendirian di parlimen. Semua ni dipanggil proses perlembagaan dan proses undang-undang yang sah. Kalau kita gagal di parlimen, semua orang tolak sebagai jatuh, tidak menjadi masalah kepada kita. Kita puas hati. Kita pergi setakat kita boleh pergi. Kalau tak boleh buka juga pintu, kita telah selesai untuk perekat ni tugas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda ni kita kena jelas dalam bab ni. Sebab ada orang kata luluh ke tak, berjaya ke tak, kita serah Tuhan. Kita ikhtiar supaya kita masuk periksa, luluh ke tak tahu lagi. Tapi kalau kita periksa pun kita tak pergi, tak kena. Orang kata apa tak masuk periksa, tahu aku serah tak PAH. Tak betul cara kita tu. Pergi duduk dulu periksa, jawab dulu. Kalau tak luluh, tak ada arah. Kalau luluh, alhamdulillah. Kita pun lagu tu juga. Hari ni kita cuba. Kita bagi setakat kita boleh. Dan sudah banyak kejayaan dah. Bila kita berjaya betul di parlimen ni, satu kejayaan yang besar. Dulu kalau kamu bawa ibarat, kita duk main tanah, titah pergi mari pintu orang tak buka. Ya duk tanah. Hari ni orang buka pintu. Kita boleh naik atas rumah ya. Dia kita boleh naik atas rumah ni, walaupun orang tak ajak masuk dalam bilik, tak jamu makan, tak apa, naik atas rumah tak apa dah. Kalau hujan tak basuh dah, kalau panas tak panas dah kita, sebab kita duduk atas rumah. Dan bila kita duduk atas rumah, tak okey orang nak tutup pintu. Kalau dia tutup pintu, kita duduk dalam dah, tak ada masalah apa. Itu nak ayat bandingnya, kemajuan usaha kita ni bermula daripada zaman almarhum Tok Guru, disambung oleh yang amat berhormat kita. Sampai hari ni, kita sudah berjaya sampai perekat ni. Jadi sebab itulah harapan kita, bila kita berjaya sampai sini, jangan ada siapa-siapa yang mempertikaikan usaha kita. Tak kena lagu kalau kita pertikah. Bola duk kecek, kayak kena tipu ke UMNO ke? Kayak kena bodoh ke UMNO ke? Jangan. Kalau dia nak tipu sungguh, Tuhan kata wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Tuhan ayat dah dalam Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada masa berunding dengan orang kafir. Ada masa bicara dengan orang kafir. Dan Tuhan ayat ke Nabi jaminnya wa in yuridu an yakhda'uka.
Sekiranya mereka yang bukan Islam tu berusaha, berhasrat menipu kamu, Tuhan kata fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukuplah Allah melindungi kamu. Kenapa waktu kita dalam usaha kita ni? Ikhtiar kena buat. Jangan kerana kita takut kena tipu kat UMNO, siapa kita tak buat kerja. Siapa kita tidak usaha. Dan kita duk pertikar pula usaha orang buat siapa perekat ni tak kena. Dan kita minta doa supaya Tuhan buka hati pemimpin UMNO, wakil rakyat UMNO supaya terima. Sebab benda ni bukan soal apa, bukan soal UMNO, bukan soal agama, ini soal agama. Dan kita ajak semua wakil rakyat Islam, orang Islam yang kasih kepada agama, yang nak tengok Islam ni tegak di Malaysia, inilah masa untuk kita memberikan sokongan dan kerjasama. Ini penting untuk kita faham. Isu ni mesti dilihat daripada sudut yang betul. Jangan kita letak prejudis politik tinggi. Jangan kita letak penilaian negatif. Kita cuba tengok daripada sudut yang baik. Kalau sungguh UMNO nak tipu kita, kita serah ke Tuhan. UMNO boleh jadi boleh tipu kita, tapi boleh kalau UMNO nak tipu Tuhan? Tentu tak boleh. Dia mungkin boleh tipu kita, dia boleh khianat kita tengah jalan. Mungkin hari ni dia kata sokong, siapa masuk bulan 10 dia tak so, dia boleh buat. Pasal dia ada kuasa, dia ada kedudukan. Tapi berapa lama dia nak tipu Tuhan? Berapa lama dia nak main dengan Tuhan? Tuhan duk perhati, Tuhan duk tengok, Tuhan duk nilai, Tuhan duk beri markah. Atau kita kena faham situ. Tanggungjawab kita bawa. Tanggungjawab kita usaha. Tanggungjawab kita ikhtiar. Hujung jatuhnya biarlah Allah menentukan. Dan kita yakin kita sentiasa husnuzan dengan janji Tuhan. Kita orang berjuang Islam ni kena sentiasa optimis. Kena sentiasa husnuzan dengan Tuhan. Tuhan ni tidak sia-sia usaha kita. Boleh jadi hari ni kita tak berjaya, suatu masa akhir siapa masa Tuhan beri kejayaan. Dulu kita tak boleh fikir boleh jadi kerajaan di Terengganu walaupun sementara. Dulu kita tak pernah fikir boleh jadi kerajaan di Kedah walaupun sementara. Dulu kita tak pernah fikir boleh jadi kerajaan di Perak walaupun sementara. Tapi semua ni Tuhan tunjuk bukti boleh jadi. Barang yang kita fikir tak mungkin berlaku. Sebab itulah kita ngaji ilmu akidah, tidak ada benda mustahil kecuali pada zat Tuhan. Tu kita duk ngaji berlaku dalam kitab. Pondok mana pun kita duk ngaji tak ada benda yang mustahil dalam dunia kecuali pada zat Allah. Zat Tuhan yang mustahil. Lain pada tu everything possible kata orang putih. Tak ada yang impossible. Dengan kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan boleh sejuk api tak nyala, tak hangus Nabi Ibrahim. Tuhan boleh belah laut kepada Nabi Musa. Tuhan boleh belah bulan kepada Nabi Muhammad. Tak okey Tuhan tak boleh pelembut hati pemimpin UMNO. Tak okey Tuhan tak boleh beri laluan kepada usaha kita nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini barang-barang gini kita tengok sudut yang betul. Jangan kita terlalu pesimis dan terlalu berpolitik sehingga kita tak nampak barang molek. Kita nak pertikar belaka semua kalau siapa sama kita pun kita pertikar. Sama-sama duduk dalam pah pun kita ragu lagi. Sepatutnya kalau kita duduk dalam pah, kita tak ada suara dalam pah ni kecek kena tipu ke. Beringat tu bagus. Beringat tu bagus. Tapi siapa kalau tak boleh nguah, kita pergi anak, siapa anak nak lakar ya. Jadi beku budak tu. Dia kena lock budak ni biar jatuh sekali. Kita belajar nak pandai naik basikal, rebah dulu lekat perut, baru pandai naik basikal. Lepas tu baru boleh songit. Tidak gitu Kalau tidak kandung perut tu tak boleh songit basikal. Motor lagu tu juga. Jadi biar terrebah dulu sekali ada parut, lepas tu sedap congek boleh nerak atas pelana. Jadi kita dalam berjual ni pun biar lagu tu lah. Gi dulu biar tentu sakok tak boleh juga. Tu kita kira lain. Lah ni selagi jalan ada, tak ada rok belok, tak ada ujung, gi dulu. Orang lain nak kata gapo ikutlah parti kuali, nak kata ikut dia bahasa jenis kuali. Kuali ni bahasa telinga pun tak dengar. Sebab tu orang tua kata bahasa telinga kuali. Jadi buat-buat pan ni pun bahasa dia tu sendiri kuali, telinga pula kuali tu.
Sebab tu orang royak dia tak dengar. Dia ada buat cerita dia. Hak orang jelas, hak orang jawab, dia tak percaya. Dia nak suruh orang dengar hak dia. Hak kita dia tak dengar. Sebab tu hamba malah nak jawab. Lok orang lain yang jawab. Buat serabut buruk, buat masuk. Bagi hamba orang lain jawablah. Tapi hamba malah cara jawab. Sebab buat ni hamba berani kata pan ni nyawa dia pilihan raya ni. Nanti tengok belakang. Berkat doa kita belakang pilihan raya ni. Lepas pilihan raya ni boleh makan serabai kita. Bukan boleh makan serabai. Tu dah kita kena pastikan kita makan serabai pilihan raya ni. Kita bakal baca terlekin kepada PAN. Ni tanggungjawab kita. Sebab PAN ni dah lah kena pada PAS lah ni duk kacau PAS. Royak nak petahai Kelantan takut jatuh ke UMNO. Ya dia mari duk serai KJL, duk kata kau KJL macam-macam tidak tolong UMNO. Kita duk tengok hukah pokok dia pergi jolok. Pergi tarik kain, pegang kaki, pergi jolok. Gak tidak kegung. Dah lah dia tak ngukah. Kita duk nelah dada dia pergi jolok pula. Geletek tapak kaki lah berapa jeruah. Masa menate apa tak tahu ni. Allah apa. Pada royak beci ke UMNO, marah ke UMNO. Gabuk ni boleh hidup dengan fitnah ya. PAN ni hidup dia dengan fitnah. Dia jual fitnah. Gabuk dia fitnah pertama, dia duk royak ke orang mana-mana, pahala ni tak serupa macam Tok Guru. Tidak gitu eh? Tu modal nombor satu. Yang kedua, pahala ni nak gabung dengan UMNO. Inilah dua modal. Hamba royak mudah jawab hamba. Lagu mana kita nak percaya pahala ni tak serupa macam Tok Guru. Datin tu Sabariah, bini Tok Guru, PAS hari ni sokong PAS. Lagu mana agak? Datin tu Sabariah tu sendiri masuk pilihan kecil di Kuala Kasagdi. Malam ni dia ada hadis sekali. PAS lagu mana kita boleh kata PAS ni tak serupa macam Tok Guru. Siapa dia kenal Tok Guru lebih pada Datin tu Sabariah? Siapa dia? Datuk Hussein. Wejo. Mak Islam. Siapa dia lagi? Saya sebut nama. Toki orang ni lebih kenal Tok Guru daripada Datin tu Sabariah. Kalau PAS ni betul-betul berubah lari pada zaman tu, Datin tu Sabariah orang mula-mula tinggal PAS. Sebab dia kenal Tok Guru lebih pada kita. Bila Datin tu Sabariah ni dikekal duduk dengan kita sokong PAS, maknanya Hussein kecek, Wejo kecek, Mak Islam kecek, semuanya pelawak, orang jual bak yang berlaku ni. Tidak gitu bagi mudah yang mikir, tak sama mikir payah-payah. Hamba tak beri fikir payah-payah. Hamba fikir bodoh sokmu. Tu yang bagi mudah. Pada tika PAS ni nak gabung dengan UMNO. Mana bukti nak gabung dengan UMNO? Lama mana dah jual cerita ni? 8 tahun lebih. Oh dia kata kerana takut Guru. Ni Tok Guru tak ada ni. Masa Tok Guru ada boleh jadi kita takut ke Tok Guru? Hamba takut. Muka penguh Tok Guru ni. Tapi dah lah ni dia tak ada apa-apa tak gabung juga. Tu nak ayat pelawak. Bagi pelawak. Oh dia kata pas duk bincang dengan UMNO nak buat hudud nak buat apa? Pas kalau tak bincang dengan UMNO nak bincang dengan siapa? Juga ayat kamu nak bincang dengan siapa? Moga kuasa duk dengan UMNO lah ni. Yang mungkin beli beras kedai Cina, beli minyak kedai Cina, motosikal kedai Cina, apa pergi beli kedai Cina? Jawab kamu. Apa pergi beli kedai Cina? Adakah kerana kita nak masuk dengan Cina? Nak jadi Cina? Tak. Kebetulan motor dia jual. Kena beli dengan dia. Melayu tak jual motor, dia curi. Tu bagai mudahnya. Bukan kerana kita nak jadi Cina. Kebetulan dia jual motor, kita wakil dengan dia, beli dengan dia lah. Tuna kau asuran. Ni pun kebetulan UMNO jadi KJL pergi Malaysia. Nak tak nak, kena buat kira dengan dia, bicara dengan dia. Hasil kita bicara 2 tahun ni lah, hamba orang tu jumpa orang ni jumpa ni lah, kita berjaya betul baru ni. Tapi bukan kerana kita nak gabung dengan UMNO. Lawa, ibarat lah ni kita pergi kat ngatik, tak kira duk bergama tempat ngatik, gila lah. Tak kira tempat ngatik nak balong, matahari tu UMNO ni pahak, siapa tak ngatik duk badi kata mu aku.
Ngatik biar selesai. Lepas tu kita gomo atau wakah tu. Pehe ke dah? Hak tu bagian nak suruh kita pehenyo. Wak kira. Moga UMNO tu Islam juga. Tentu ada hati kecil dia nak kepada Islam. Dan kita nak sentuh hati kecil ni. Kita nak cuik hati kecil pemimpin UMNO, wakil-wakil rakyat UMNO atas nama Islam. Pah tak saya nama dalam bab ni. Kita hanya nak melaksanakan tugas kita. Kita tak sahur pun tak apa. Hamba rakyat tu terai depan Jamaica. Kita tidak nak nama, tidak nak gapo. Kita hanya usaha setakat kita boleh. Tak puji kita pun tak apa. Tak ajak kita masuk TV pun tak apa. Tak letak kita depan pun tak apa. Tapi kita nak tengok usaha ini, usaha menegakkan undang-undang Islam ini menjadi kenyataan di bumi Malaysia yang kita cintai. Ini asas yang paling besar nak suruh kita faham. Dan kita pakat doa lah. Kita ada 2 bulan lagi. Amba sebut ke Jamaica, KJL, amba harap buat usaha melalui TV, melalui sok khabar, melalui apa saja yang KJL ada, beri penjelasan kepada orang ramai. Kalau KJL pusat boleh perhabis pitih banyak menjelaskan tentang GST, ya sampai hari ni kita pun bengong lagi. Bapa tak boleh perhabis pitih jelas kepada orang ramai tentang rang undang-undang Akta 355. Dia ada TV, dia ada sok khabar, dia ada belakang. Buat dalam masa 2-3 bulan. Kita nak suruh orang faham. Dan hamba percaya kalau KJL pusat bersungguh, kita pula bersungguh juga dengan cara kita, semua pihak memainkan peranan. Bulan 10 ni hamba yakin tak ada orang akan lawan kecuali DAP dengan PAN hok bengong tu ya. Tu bagi hamba lah. Kalau dia lawan, dia bengong. Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa dengan Datuk Kamarudin Jaafar ni bekas tu okey tu tanya dia, Datuk ni nak sokong ke tak? Tanya, kena tanya. Jangan elok dia tanya, kita yang tak tanya dia. Orang tupak undi Datuk Kamarudin mula atas dasar Islam. Nak tengok Islam ni tegak melalui Pakatan. Tiba-tiba dia lari pergi masuk PKR. Baik sikit lah, tak masuk orang tu. Baik sikit, tapi tak betul. Kena tanya dia betul-betul nak sokong ke tak Datuk? Kena tanya, sebab ini benda besar. Antara sebab kita undi dulu ialah kita nak tengok Islam ditegak di Malaysia. Ini perjuangan PAH. Kita pakat mula dengan DAP pasal kita nak pergi Putrajaya, dengan harapan bila pergi Putrajaya kita boleh tegak ke Islam. Tapi bila kita sai kita tahu, rupanya tak boleh buat gu. DAP ni tak boleh buat gu. Pengalaman itu cukup berharga kepada kita. Sebab tu kita tutup pintu petai lagi dengan DAP ni tak ada kira-kira. Untuk pilihan raya akan datang, tak ada kira-kira dah. Kalau perlu lawan kita dengan DAP ni. Tak ada kira-kira dah. PAN kau tak ada kira-kira sebab ni pengkhianat. Ni pengkhianat. Hak tu musuh, hak ni pengkhianat. Lawan. Jadi hak ni kita kena jelas dalam bab ni. Jadi insya-Allah hamba harap bila kita faham benda ni, kita boleh tolong KJL. Tolong jelas bawah. Tolong terang kepada masyarakat bapa-bapa dan apa usaha kita. Dan kita harap insya-Allah bulan 10 ni jalan dengan linek. Kita ada 2 bulan lah, bulan 8, bulan 9, bulan 10 pun ujung bulan 10. Masa ni panjang lagi. NGO ke apa semua ni main peranan. Law ni kita nampak perkembangan yang positif di seluruh negara. Baru-baru ni 200 NGO berhimpun menyatakan sokongan kepada benda ni. Usaha yang kita buat. Sebab benda ni benda yang merentasi parti, merentasi gapo. Ini adalah kepentingan Islam. Dan kita nak suruh ni jadi agenda besar kepada masyarakat, barulah kita rasa lega. Walaupun tidak sempurna perjuangan kita, tapi kita rasa sebahagian daripada cita-cita kita sudah menjadi kenyataan. Dan untuk kita nak ngekal benda ni, syarat lain yang penting, kita kena pertahan Kelantan. Kelantan ni wajib kita pertahan. Hari ni ada usaha nak menjatuhkan KJL Kelantan. Bukan setakat UMNO. Hak tidak UMNO pun usaha juga. Dan kita dapat maklumat ada perbincangan antara bekas orang PAH dengan UMNO. Ada perbincangan sulit nak jatuh KJL ni. Kita tahu, kita ada maklumat, cuma kita tak royak. Malam ni baru hamba sebut. Maklumat ni siapa belaka? KJL ni dia siapa belaka dia. Jangan ingat KJL ni sementara Datuk Mak ni orang baik. Ambo lagu ni tak tahu gapo satu, jangan. Jangan.
Datuk Mak ni bukan sebagai orang, sebab tu Tok Guru pilih dia. Tok Guru tak pilih Datuk Usai jadi Menteri Besar Kelantan ni. Kena reti bagai lagu tu, kena reti. Kena reti bagai lagu tu. Bapa Tok Guru tak pilih Datuk Usai ada sebab lah. Tu bagai kita kena faham, situ kita kena reti dah. Tok Guru ni moga kita tahu orang ilmu agama tinggi. Firasatnya tinggi. Dia bukan main-main, dia buat keputusan. Tentulah ada alasan yang kukuh. Bapa dia pilih Datuk Mak ni jadi gati dia. Dan dia sebut benda ni terai depan hamba. Depan Datuk Mak, hari Khamis kita ngundi hari Ahad. Hari Khamis pukul 6.30. Hamba Datuk Mak ngadak dia. Dia dua orang dengan Tok Sulik. Dia sebut terai-terai, dia nak berhenti, dia tak cakap, serah ke Datuk Mak. Lepas mengundi hari Ahad, hari Senin kita ngadak pukul 7. Ngadak Tok Guru masa tu, semua jawatankuasa harian hadir belakang kecuali Datuk Usai, dia duduk di Putrajaya. Tok Guru ulang balik hak dia kata ekonomi, serupa dia kecek ekonomi dengan hari Senin. Jelas dia sebut, dia serah ke Datuk Mak. Bila dia serah ke Datuk Mak, kalau kita betul-betul kasih ke Tok Guru, sayang ke Tok Guru, bapa tak boleh terima pilihan Tok Guru. Bapa kita nak petika macam-macam. Bapa kita duk persoal gitu, persoal gini. Kita suka, kita tak suka, puas hati, tak puas hati, ni pilihan Tok Guru. Kalau betul-betul kita sayang ke Tok Guru, hormat ke Tok Guru, kita kena hormat dengan orang yang dipilih oleh Tok Guru. Tu kita kena reti, bagi lagu tu kena reti. Sebab tu jangan duk soal, duk gapo. Ni duk petika gitu, petika gini. Pas kita royak, kita sayang ke Tok Guru, sayang kepala bapa, apa lagu tu? Jual nama Tok Guru kata riti sedap jual muka orang mati dah. Hamba kalau nak jual boleh tahan jual. Kalau hamba nak jual, hamba pada cerita juga bukan demo saja. Itu kita kena reti. Jadi bila Tok Guru pilih Datuk Mak mesti ada sebab. Bapa dia tak pilih orang lain. Orang tahu Datuk Usai cerdik. Datuk Usai pandai ekonomi, begitu pandai cari piti, berapa semua. Orang tahu belakang. Tapi bapa Tok Guru tak pilih. Tu bagi jelas kena mikir dalam bapa dia tak pilih. Mesti Tok Guru ada sebab yang besar dia tak pilih. Boleh jadi Tok Guru tu hai buka dah ke dia. Muka ni buat berana sebab hari ni lah. Tu bagi dia. Jadi gapo lagi kita nak geger? Gapo lagi kita nak fikir banyak? Tak ada bagi hamba, tak ada sesal. Pak kita dalam masalah kita dengan PAN, tak payah fikir banyak. Hamba dak rubik mudah modal hamba. Presiden PAN tu kau jadi. Presiden PAN Mak Sabu. Tuan-tuan nak pilih siapa? Mudah ya tuan-tuan. Tak usah kecek banyak. Letak depan ni tu kau jadi, ni Mak Sabu. Kita nak pilih siapa? Tu bagi mudah lah gitu ya. Hamba rakyat tu teria, hamba mati duk kelip, hamba tak pilih Mak Sabu. Sebab dua-dua ni hamba kena, tu kau jadi hamba kena. Mak Sabu hamba kena. Dua-dua ni hamba saing. 2 bulan ni penuh jadi pemimpin. Hak ni bekas ni presiden kita, hak ni bekas di Malai presiden. Kita kena belaka. Jadi gapo yang payah sangat bila mari PAN ni kita duk penipal buat gapo je. Muka bagi jelas. Kalau dia nak buat kecek gila orang jual obat dengan macam-macam dia. Kalau dengar orang jual obat tu kat habis dengan dia kita beli. Bagi mudah ya tuan-tuan. Pas di Kelantan ni pengurusi PAN Kelantan Datuk Werohim. Minta maaf hamba sebut nama. Cikgu hamba mula. Putrajaya PAN negeri Datuk Mak. Pilih nak pilih ke mana? Pilih nak pilih ke mana? Bagi jelas duk cakap depan kita. Tak payah ngepek, tak payah gapo. Tengok sendiri. Bagi mudah. Ibarat ni mesedih. Ni Proto Saga. Nak pilih sama mana? Kalau kita buat ibarat mudah. Orang cerdik tentulah pilih mesedih. Walaupun mesedih tu umur 10 tahun, tapi kalau nak banding dengan Viva umur 2 tahun, baik mesedih lah. Tidak gitu bagi mudah ya tuan. Sebab tu tak payah fikir panjang. Dia nak ceramah, biargilah ni negara demokrasi, dia boleh ceramah, nak ceramah gapo pun. Sebab negara demokrasi kita nak sekat pun tak boleh. Tapi kita kena cerdik. Orang Kelantan ni tu hebu yang mula cerdik. Dan cerdik orang Kelantan pas hari ni. Sebab tu dia pas mereka sampai hari ni. Projek UMNO buat mari.
Tu rakyat cerdik orang Pah. Dia bukan tak tahu UMNO buat mari projek. Ni projek di kapal laut, kapal waris. Apa duit daripada pusat? Kita beroyak ni duit pusat ni. Kita tak ada pusat. Ni waktu BT toleh pusat tak ada kita ni. Kepala lutut ada lah. Kita mengaku. Orang Kelantan pun tahu projek ni mari daripada pusat. Banyak benda mari pusat. Tapi orang Kelantan terus pilih Pah. Sebab dia tahu siapa patut jadi tuan rumah, duduk selo atas bala, siapa patut duduk jaga kebun tanah. Orang Kelantan reti. Dia tahu siapa dia patut duduk selo atas rumah, siapa dia patut cari ulat dalam kebun. Patut jiru air. Sodok lokal sumak, dia tahu orang Kelantan ni, dia tahu. Dia tahu nak letak. Dan insya-Allah kebijaksanaan ini akan kekal. Selagi kita pimpinnya jaga molek. Dan Tuhan wui alhamdulillah kita hari ni Tuhan jaga. Orang kata macam-macam, siapa hari ni orang tak boleh bukti lagi. Tuduh gitu, tuduh gini, macam mau jawab. Datuk Mak pun pernah jawab. Kalau orang kata kita ada rasuah apa, report pada SPRM. Kita buka pintu Zamir Tok Guru lagi bukan 24 jam, 25 jam. Untuk disiasat oleh SPRM. Dan kalau ada pimpinan kajian negeri yang terlibat, ambil tindakan. Kita tidak akan bela. Kita bukan masa jenis lim guaing, bila kena tuduh nak bubar dia, bukan pasal kita. Dia ni bila kena cah tu kak, gagih hambak siapa nak bubar dia, mujur fikir aja gedi. Kalau fikir ni gong supaya lim guaing, bubar dah paling apa ni dong pelapine. Mujur fikir aja gedi. Tak setuju. Tak setuju. Mujur. Pa ni ikut belakang. Bagus kalau nak buat bebel. Tak jadi buat apa bijak dia kata. Oh belakang pa je. Jadi hak ni nak kena jelas insya-Allah. Hamba rasa padan. Padan mula. Kita mari mula, kita main lagu lain pula. Jadi ini asah betul. Jadi insya-Allah pakar-pakar doa lah. Biar Tuhan buka raluan yang mudah pada kita dan Tuhan jaga kajian Kelantan ni daripada kejahatan musuh-musuh luar dan musuh dalam dan kekal memerintah sampai bila-bila insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.